Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan al-ashrafani al-afdalani ala khair khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa liman sara ala nahjihi wa istanna bi hadihi wa sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah dapat kita terus sujud kepadanya sekali lagi. Dan seterusnya yang saya hormati pengurusi surau, ahli jatuh kuasa surau, penganjur majlis forum pada malam ini, yang diraikan lagi kita kasihi kedua-dua ahli panel kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang dan juga saudara ataupun abang Syamril Saleh ataupun lebih terkenal dengan Syam Kamikaze. Bagi tukar tu, Kamikaze itu tukar lain tu, tak tahulah ada ujung-ujung kita nak tukar apa tu, insyaAllah tak tukar, tak apa, okey, betul. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita pada malam ini bersyukur dan saya kiranya ramai-ramai pada malam ini dan baguslah dalam keadaan yang kita kesibukan balik daripada kerja dan kebetulan pula sekarang ni musim cuti sekolah. Eloklah kita sama-sama daripada ramai yang memikirkan ke mana nak bawa anak-anak cuti, tak perlu fikir panjang, bawa ke majlis ilmu je. Itu percutian yang paling hebat sebenarnya. Sama-sama kita bawa anak-anak, isteri kita dan sebagainya ke majlis ilmu untuk sama-sama kita menadah dan melihat. Lepas tu kita fikirlah nak jalan ke mana tu dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah taala. Dan pada malam ini tajuk forum yang saya kira macam pengurusi majlis sebut tadi, macam cerita James Bond. Sebenarnya bukan cerita James Bond Ustaz, cerita Jackie Chan. Tapi dalam cerita tu Jackie Chan lupa sebab dia daripada asal Cina jadi orang India, jadi terlupa sikit. Jadi macam mana kita nak cerita pada malam ini, sebenarnya nak cari makna diri kita sebenarnya, yang mana manusia ini sebagaimana yang telah dijadikan secara fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai fitrah insani. Fitrah insani, dan dalam perbahasan ilmu antaranya disebut oleh Imam Ghazali, Imam Ibn Khaldun dan sebagainya, bahawasanya manusia ini sebenarnya mengandungi beberapa macam fitrah dalam diri dia. Dia ada fitrah insani dan dia ada juga fitrah yang dipanggil malaki ataupun fitrah malaikat dalam diri dia, tetapi tak banyak sikit. Cuma yang tak nak disuburkan dalam diri kita adalah fitrah hayawaniyah. Yang tu kita tak nak. Fitrah hayawaniyah ataupun sifat-sifat kehaiwanan yang mungkin ada di dalam manusia sikit tapi tak nak disuburkan yang tu. Kita nak suburkan fitrah insaniyah kita, fitrah kemanusiaan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak cari siapa diri kita, dan bukanlah saya yang nak bercakap pada malam ini, saya tukang tanya je. Yang tu yang saya paling seronok sekali sebenarnya. Tukang tanya. Jadi bila tukang tanya ni banyaklah benda boleh tanya. Itu sedap tu. Tapi macam mana pun tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak kenal diri kita siapa. Sebab bila orang tak kenal, orang akan menganggap ataupun diri kita sendiri, bila kita tak kenal diri kita ni, kita akan ada satu sikap prejudis terhadap diri kita sendiri. Kita akan rasa asing kepada diri kita. Sebab di awal penciptaan manusia, tatkala Allah Subhanahu wa taala menuturkan bicara kepada para malaikat dalam satu ayat yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menutur bicara kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah.
Waktu itu first impression malaikat bukan untuk suuzan kepada manusia, tetapi kerana tidak kenal diri manusia itu siapa, maka dia katakan manusia ini suka tumpah darah, merosakkan dan sebagainya. Tak kala mereka kenal manusia, dan Allah mengajar Nabi Allah Adam AS untuk bahasa-bahasa nama-nama dan ajar kepadanya ilmu yang menjadi teras kepada akal dan juga hati manusia ini, maka barulah malaikat ini akur bahawasanya ada hikmah di sebalik penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya manusia. Maka dengan itu saya nak minta kepada Ustaz saya ya, insyaAllah dalam gambar-gambar paling banyak dia gambar paling handsome sekali, sebab saya ni gambar dia bukan dia Ustaz. Jadi Alhamdulillah saya minta Ustaz, kita nak tajuk kita pada ni who am I, kita nak cari siapa diri kita. Disebut kita ni hamba Allah, disebut kita ni khalifah, disebut kita ni sebagai pengabdi kepada Allah. Jadi macam mana kita nak cari gali balik dan kita nak faham maksud pencarian makna sebenar dalam diri kita. Who am I ni Ustaz? Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi Fadilatul Musni, dihormati Syam, Musi dan Jawatan Kuasa Surau, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masa awal-awal sampai tadi saya dapat satu berita sedih, kehilangan projektor surau tengah hari tadi Subhanallah, cabaran yang terpaksa dihadapi. Masuk surau tengok kapet warna biru, hari tu warna kuning. Ni kapet kena curi ke? Dia nak basuh. Sebab hari tu program tak akhir saya baru ni warna kuning, kapet baru. Tak tahulah cerita. Apapun, Alhamdulillah, saya rasa sangat bersemangat dan sangat seronok pada malam ni. Kerana rasa-rasanya yang kat bahagian depan ni mungkin dalam 70% sahabat-sahabat yang bahaya usia lebih kurang kami je, remaja macam kami semua kat depan ni kan. Jadi Alhamdulillah kan, sebab itu bertanda bahawa inilah suasana di peringkat dakwah Rasulullah SAW yang bersama mendukung Islam. Ada di kalangan orang muda, ada di kalangan ibu-ibu, ada di kalangan orang yang berusia. Keseimbangan yang wujud inilah yang membawa Islam begitu kuat apabila Rasulullah SAW berhijrah. Dan kita masing-masing ada peranan kita masing-masing. Berkenaan dengan tajuk Who am I? Jawapan dia senang je, semua orang boleh jawab. Semua tahu jawapan saya adalah hamba Allah. Semua tahu jawapan. Semua tahu jawapan. Saya adalah hamba Allah. Tapi ramai yang tak tersedar yang dia tu hamba Allah. Tahu. Kita tahu jawapan, senang je. Kita hamba Allah lah, tak? Tahu. Tapi selalu terlupa. Sebagaimana bila dia tanya, tahu tak awak tu suami orang? Tahu tak? Tahu, tapi selalu lupa dia tu suami orang. Kan? Macam bujang lagi je. Dia lupa yang dia tu ayah orang. Dia tahu dia ni ayah, tapi ada kali dia tindak macam tak ada anak, macam tak ada isteri. Nak tipu duit orang, nak terima rasuah waktu kerja, macam tak ada anak yang dia bawa balik makan minum tu, macam tu perut dia sorak saja. Jadi perkara yang penting, kita Islam sebenarnya ada ulama menyebut bahawa Islam ni apa maksud dia? Islam menjawab persoalan. 3 soalan. Dari mana kita? Maksudnya penciptaan kita ni dari mana? Untuk apa kita ada di dunia ni? Untuk apa? Dan ke mana kita selepas kita mati nanti? Ada ulama yang menafsirkan, dia kata nak tahu takrif Islam menjawab 3 persoalan. Dan agama-agama lain yang dianggap agama yang ada kat muka bumi ni tidak dapat menjawab ketiga-tiga soalan
dalam ini dengan tepat dan memuaskan hati manusia. Hanya dalam Islam ada jawapan yang lengkap. Dari mana kita tunjuk? Bahkan Islam cerita proses penciptaan kita sendiri sebagai manusia. Tujuan kita berada di muka bumi ini, dua tujuan penting yang disebut oleh Ustaz Husni tadi, untuk beribadat kepada Allah, untuk jadi khalifah, untuk memikul amanah di atas muka bumi ini. Yang selalu kita dengar ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tak cipta manusia dan jin melainkan untuk beribadat. Yang saya nak highlight malam ni, ibadat tu apa? Apa makna ibadat? Apa contoh ibadat? Sahabat-sahabat ada kasih sekalian, kalau sebut ibadat, apa maksud dia? Contoh dia? Contoh ibadat? Salat. Lagi? Zikir. Lagi? Puasa. Wili. Main futsal. Sebab kita buat futsal. Kepada yang daftar diri main futsal, dia tutup aurat, Zuhur dia berhenti, dia semayang, niat dia nak sehat, nak hubung silaturahim, jadi ibadat ke tak? Dia takrif ibadat yang paling senang. Syekhul Islam sebut kullu ma yuhibbullah. Takrif ibadat yang paling senang ialah setiap perkara yang Allah suka. Sekali lagi, kau nampak ada yang cantik. Maksud ibadat ialah setiap perkara yang Allah suka. Alhamdulillah, kat surau ni ramai yang suka cantik nota. Kita nak bagi tahu pun semangat je rasa. Yang lain pun, dia walaupun tak cantik, terus hafal semua ustaz bagi tahu. Itu kelebihan orang surau taqwa, kan? Jadi kullu ma yuhibbuhullah. Makna ibadat setiap perkara yang Allah suka. Jadi kalau kita dari rumah, yang saya sebut contoh tadi, ada buat camping ke, surau buat ada group riding ke, kita riding sebab apa? Waktu cuti ustaz nak isi masa lapang, nak mandu motor jauh sikit, waktu sembahyang kita berhenti, kemudian kita erat silaturahim. Allah suka tak? Maka jadi ibadat. Jadi bila kita faham bahawa manusia ini dicipta untuk ibadat, untuk buat apa yang Allah suka, kita kena sedar, dia kata, who am I'm doing what Allah likes. Kita nak sentiasa kita buat apa yang Allah suka. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad terang kepada para sahabat perkara-perkara ibadat yang dapat pahala. Allah kata, kamu sebut subhanallah dapat pahala, kamu sedekah dapat pahala, kamu baca Quran dapat. Rasulullah sebut beberapa perkara, buat ni dapat pahala, buat ni dapat pahala, buat ni dapat pahala. Last sekali Rasulullah kata, kamu bersama dengan isteri kamu pun dapat pahala. Bersama maksudnya bersama suami isteri lah, kan? Kamu bersama dengan isteri kamu pun dapat pahala. Jadi para sahabat yang dengar Nabi tegang tadi, sahabat dia kata, sebut subhanallah dapat pahala, kami faham lah. Bersedekah dapat pahala, kami faham lah. Zikir dapat pahala, kami faham lah. Seorang suami bersama dengan isteri dia pun kira pahala ke Rasulullah? Sahabat tanya balik. Jadi teknik Rasulullah nak jawab, Rasulullah kata, apa pandangan kamu sekiranya seseorang itu berzina? Macam mana? Kalau berzina berdosa tak? Dosa. Jadi Nabi jawab dengan cara tanya balik. Jadi maksudnya apa? Kalau berzina berdosa, dia kahwin, dia bersama suami isteri lepas kahwin, kalaulah tak dapat pahala, tak adil lah Allah.